Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita di tajuk kelajuan bahagian 2. Okey, semalam kita dah belajar mengenai apakah dia kelajuan. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada pagi ni kita nak masuk satu lagi bahagian, iaitu bahagian pengiraan di mana dia melibatkan rumus kelajuan. Jadi pada slot pagi ni cikgu harap dapat memberi manfaat kepada murid-murid cikgu untuk memahami cara untuk mengira kelajuan dan dapat juga menjawab latihan yang cikgu sediakan nanti. Okey, kita lihat. Okey, untuk rumus kelajuan, secara asasnya kelajuan adalah bersamaan dengan jarak bahagi masa. Jadi ada dua benda lah yang kita kena ada bila kita nak mengira kelajuan, ialah jarak dan masa. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Sebuah lori mengambil masa selama 3 jam untuk sampai ke destinasi sejauh 240 km. Jadi pada soalan tu ditanya berapakah kelajuan lori itu? Jadi kita cari dulu jarak. Jarak dia ialah 240 km. Manakala masa ialah 3 jam. Kita masukkan balik maklumat tadi ke dalam formula. Dan bila kita ringkaskan, kita akan dapat 80 km per jam atau sejam. Maknanya lori itu bergerak pada kelajuan 80 km sejam. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Sebuah basikal mengambil masa sejam untuk bergerak sejauh 60 km. Berapakah kelajuan basikal tersebut? Okey, kita tengok dulu soalan dia. Dia tanya kelajuan kan? Okey, kita gariskan perkataan kelajuan. Okey, lepas tu kita buat formula kelajuan. Rumus kelajuan adalah kelajuan bersamaan dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, lepas tu kita tengok berapa jarak dia. Jarak dia ialah 60 km. Maka masa dia ialah 1 jam. Okey, kita masukkan. Jarak dia ialah 60 km. Kita bahagikan dengan sejam tu 1 jam. So, kita dapat jawapan dia 60 km per jam. Okey, kita dapat lihat kat sini bahawa kelajuan basikal adalah 60 km sejam. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Sebuah van bergerak sejauh 200 km dalam masa 3 jam. Berapakah kelajuan van tersebut? Okey, kalau kita tengok dia nak kelajuan van. Okey. Jadi kita tulis formula dululah. Formula kelajuan. Kelajuan adalah bersamaan dengan jarak bahagi dengan masa. So, jarak dia ialah, okay, kalau kita tengok jarak dia ialah 270 km. Masa dia adalah 3 jam. Okay, kita masukkan 270 km bahagi dengan 3 jam. Okay, kita dapat 90 km per jam. Macam mana dapat 90 tu? Okay, kita mudahkan. Okay, kita dapat 90 km sejam. Maknanya pergerakan atau kelajuan van yang sedang bergerak adalah 90 km sejam. Okay, untuk soalan ketiga, Ramli berjalan sejauh 8 meter dengan kelajuan 0.4 meter per saat. Hitungkan masa yang diambil oleh Ramli untuk sampai ke destinasinya. Jadi soalan ni dia nak kita mencari masa yang diambil. So untuk itu kita masukkan dulu formula kelajuan. Kelajuan bersamaan dengan jarak bagi dengan masa. So kalau kita nak cari masa, kita cuma tukar saja kedudukan kelajuan dan masa. So jarak, masa sama dengan jarak bahagi dengan kelajuan.
Okey, kita tengok berapakah jarak dia. 8 meter. Kelajuan dia ialah 0.4 meter per saat. So, kita masukkan balik 8 meter. Kita bahagikan dengan 0.4 meter per saat. Jadi, untuk selesaikan tu, kita tu pindahkan titik perpuluhan. So, dia jadi 80 meter bahagi dengan 4 meter per saat. Kita permudahkan dia. Kita potong sebab ada meter dua-dua tu. So, kita akan dapat 20 saat. Okay, kita lihat. Jadi, kelajuan Ramli berjalan sejauh 8 meter dan masa yang diambil adalah 20 saat pada kelajuan 0.4 meter per saat. Okey, untuk soalan yang keempat, selai kain dijatuhkan dari ketinggian 80 cm. Kain tersebut mengambil masa 4 saat untuk mencecah lantai. Berapakah kelajuan kain tersebut? Jadi kita tulis dulu formula. Setiap kali kita nak jawab tu, kita kena tulis formula dululah. Formula kelajuan adalah bersamaan dengan jarak bahagikan dengan masa. Okey, kita lihat berapakah jarak dia? 80 cm. Berapakah masa dia? 4 saat. Okay, kita masuk saja dalam formula 80 cm bagi dengan 4 saat. Yang ni senang je lah, kita mudahkan dia. So, kita dapat 20 cm per saat. Jadi, para pelajar kena ingat, unit semasa kita menjawab istilah sama. Maknanya kalau contohnya cm, sentimeter, kelajuan dia pun unit istilah dalam bentuk sentimeter. Kalau unit yang salah atau kita terlupa, contohnya kalau daripada sentimeter kita tulis meter tanpa mengubah mana-mana perubahan, dia akan menjadi salah lah, ya. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Kita dah menjawab beberapa soalan kelajuan. Jadi cikgu harap sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid semua memahami tajuk kelajuan ini dan boleh menjawab soalan latihan yang cikgu sediakan sebentar lagi. Okey, saya harap kita akan jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.